Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi tajuk kita pada hari ini, iaitu hari ini cikgu nak masuk lakaran perspektif. Okey, cikgu terangkan sedikit apa yang dikatakan sebagai lakaran perspektif. Okey, lakaran perspektif ialah satu kaedah ilustrasi objek yang menyamai, kaedah ilustrasi objek yang menyamai pandangan mata manusia, iaitu objek dekat bersaiz besar berbanding dengan objek yang jauh. Maksudnya kalau dekat nampak besar, bila makin jauh dia nampak lagi makin kecil. Okey, lakaran perspektif menghasilkan imej 3 dimensi bagi menampakkan bentuk yang lebih realistik. Okey, menghasilkan imej dalam bentuk 3D untuk menghasilkan bentuk yang lebih realistik, lebih real. Okey, lebih real lah, lebih real. Okey. Lakaran perspektif boleh dihasilkan melalui kaedah 1 titik, 2 dan 3 titik. Okey, ianya merupakan satu kaedah yang paling lazim digunakan, yang paling biasa digunakan untuk mempersembahkan imej kepada pelanggan, terutama objek yang besar dan panjang seperti bangunan dan juga jalan raya. Okey, ini contoh lakaran perspektif. Okey, biasanya kalau awak tak biasa nampak, sebenarnya benda ni awak dah didedahkan sejak kita kecil lagi. Okey, biasanya kita lukis gambar rumah tengah sawah kan, ni rumah, lepas tu ada bukit, lepas tu ada matahari, ada burung layang-layang, lepas tu ada sawah padi. Biasanya kita lukis sawah padi macam ni kan. Lepas tu makin lama makin besar, makin lama makin besar. Kat sini ada orang-orang, lepas tu dekat sini ada tiang lampu. Tiang lampu ni makin lama makin kecil. Okey, ni kiri kanan lama-lama nampak lagi kecil. Okey, sebenarnya saiz yang besar ni dengan yang hujung ni sebenarnya saiz dia sama, sebab apabila awak bergerak ke hadapan lagi, ke depan, ke hujung sana lagi, saiznya tetap sama. Cuma pandangan kita saja, pandangan kita, sebabnya itu dekat yang hujung ni adalah namanya titik lenyap. Maksudnya itu adalah penghujung kita punya pandangan mata. Okey. Okey. Itu secara kasar lah. Sebabnya sebenarnya kalau awak tak pernah tengok, sebab kalau saya tanya pernah tak buat lakaran perspektif, sebenarnya daripada kecil sebenarnya kita dah didedahkan dengan lakaran perspektif. Okey. Okey. Jadi contoh perspektif 1 titik, yang ni 2 titik dan juga yang ni adalah 3 titik. 3 titik ni maksudnya 3 titik lenyap lah. Kita ambil daripada 3 bucu. Okey. Okey, elemen lakaran perspektif. Okey, cikgu terangkan sikit Elemen penting untuk menghasilkan lakaran perspektif ialah garis ufuk. Oh, lemak, sorry. Okey, garis ufuk dan juga garis bumi. Okey, dia ada dua kat situ. Garis ufuk dan juga garis bumi. Garis ufuk digunakan untuk menunjukkan aras penglihatan. Garis ufuk sama ada di bawah atau separas atau di atas mata. Okey. Garis bumi pula menjadi tapak objek. Dari garis bumi, satu garisan perspektif akan diunjukkan ke titik lenyap yang berada di garis ufuk. Maksudnya garis bumi dia berada kat sini. Dia mesti kat bawah. Okey, itu garis tapak objek. Okey, garis ufuk ni adalah garis pandangan kita punya mata. Okey, faham Okey, so ini adalah kedudukan titik lenyap kat sini. Kedudukan titik lenyap inilah. Ini dia, gitu. Okey, so titik lenyap mesti berada di atas garis ufuk sebab itu adalah kita punya pandangan mata. Okey, ni contoh garis ufuk. Maksudnya yang depan ni kita nampak makin besar. Bila makin jauh benda tu akan menjadi semakin kecil. Sedangkan saiz almari pertama dengan almari kedua ni adalah sama. Okey, ni pun sama. Cuma titik lenyapnya berada di sebelah sini, yang ni titik lenyapnya berada di sebelah sini. Okey, pandangan mata burung pula. Sudah. Tadi pandangan mata manusia, sekarang pandangan mata burung. Pandangan mata burung, okey, pandangan mata burung digunakan apabila objek berada di bawah aras mata. Pandangan mata ulat pula, pandangan mata ulat digunakan apabila objek berada di atas aras mata. Sebabnya ulat dia tak berduduk dekat langit dan dekat awan, dia dekat udara, jadi dia duduk bawah. Okey, ni garis ufuk. Maksudnya ulat dia akan tengok ni ulat, dia akan tengok ke atas. Jadi dia objeknya akan nampak macam ni lah. Gitu. Itu pandangan mata ulat. Maksudnya objek ni nampak, yang depannya akan nampak macam ni. Okey, dia nampak ke belakang sana, yang maksudnya unjurannya ke sana. Okey, tapi pandangan mata burung kan dia berada di sebelah atas. Jadi burung, kalau kita tengok menggunakan pandangan mata burung, dia akan nampak macam ni. Gini. Okey, faham So ini adalah secara umum je lah. Okey. Okey, kat sini ada info. Pandangan mata burung dilihat dari kedudukan tempat tinggi. Pandangan mata ulat dilihat daripada ke lantai ataupun aras bawah. Okey, boleh faham Okey. Okey, sekarang kita nak cuba buat, cikgu nak ajar awak langkah-langkah macam mana nak menghasilkan lakaran perspektif 1 titik lenyap. Okey, hari ini kita akan belajar 1 titik lenyap dan juga 2 titik lenyap dalam perspektif. Okey, langkah-langkah untuk perspektif 1 titik lenyap ada 8. Okey, kita mulakan. Dia sama je, lebih kurang macam oblik, macam isometrik yang kita dah belajar beberapa minggu lepas. Cuma minggu ni kita masuk kepada lakaran 3 dimensi, iaitu perspektif. Okey? Okey, dia kata langkah pertama. Jangan lupa langkah pertama bukan langkah pertama. Benda yang pertama yang awak perlu buat macam biasa, pastikan awak tulis nama, tajuk dan juga tarikh hari ini 16 hari bulan 2 2022. Okey, langkah pertama apa yang kita perlu buat adalah dekat sini cikgu tak nak buang masa, cikgu dah tuliskan siap-siap dia punya langkah kerja. Okey, yang pertama langkarkan garis bumi iaitu GB dan garis ufuk. GB dia mesti berada kat mana? Dekat bawah. Okey, garis je. Okey, tak perlu guna pembaris ya. Dan labelkan sebagai GB. Dan yang ke atas ni adalah GU, iaitu garis ufuk. Okey, itu siap langkah pertama. Sekarang kita pergi kepada langkah yang kedua. Tentukan kedudukan titik lenyap iaitu TL pada GU. Apa itu GU? GU adalah garis ufuk.
ufuk. Macam cikgu bagi tahu tadi, garis ufuk mesti titik lenyap mesti berada pada garis ufuk. Sebab itu adalah kita punya pandangan mata. Okey. So ini adalah GB, iaitu garis bumi. Yang ini adalah garis ufuk, iaitu GU. Lepas tu kita nak letak mana-mana je titik lenyap. Sukati awak nak letak kat sini boleh, letak sini boleh, sini boleh, sini boleh, mana-mana pun boleh. Janji dia mesti berada pada garis ufuk. Sekarang cikgu lebih suka berada di, cikgu letakkan cikgu punya titik lenyap di sini. TL. Kita tandakan sebagai TL, iaitu titik lenyap. Okey, siap langkah yang kedua. Sekarang kita pergi kepada langkah yang ketiga. Okey. Kita gariskan juga masih yang sama. Langkah pertama GB, garis bumi. GU, garis ufuk. Titik lenyap. Okey, siap langkah yang kedua. Sekarang langkah ketiga adalah lakar pandangan hadapan objek pada GB dan label sebagai A, B, C dan D. Dia suruh lakar pandangan hadapan. Lakar je lah. Kita buat satu kotak. Okey. Labelkan sebagai A, B, C dan D. Siap. Siap langkah yang ketiga. Cikgu kena cepat supaya nanti kita nak belajar titik lenyap yang kedua pula. Satu perspektif titik lenyap pula. Dua titik lenyap. Okey. Yang keempat, buat garisan dari A, B, C, D ke TL. Sudah. Okey. Masih lagi. Kita ulang lagi langkah pertama sampai langkah yang ketiga. GB, garis bumi. GU, garis ufuk. Titik lenyap. Okey. A, B, C, D. Okey, sekarang kita buat garisan dari A, B, C, D ke TL, iaitu ke titik lenyap. Okey, awak boleh pusingkan kertas awak untuk dapatkan garisan ni. Gitu. Garis. Garis. Cikgu punya garis pun tak lurus sangat, tapi janji dapat. Okey, settle. Selesai langkah yang keempat. Sekarang kita pergi kepada langkah yang kelima. Tanda lebar objek dan tanda sebagai EF. Sudah. Okey, masih lagi langkah yang pertama sampai langkah yang keempat. GB, iaitu garis bumi. GU, garis ufuk. Titik lenyap. Okey, A, B, C, D. Okey, kita buat unjuran. A ke TL, C ke TL, B ke TL, D ke TL. Okey, dia kata tandakan lebar. Lebar ni maksudnya sekiranya diberi ukuran, awak buat ukuran, awak tandalah ni lebar ni. Ini lebar. Okey, lebar ni, okey, tandakan lebar. Contohnya, lebarnya kita angkatkan kat sini. Kita nak buat kuboid. Okey. So, kita tandakan kat sini. Tanda sebagai EF. Tandakan lebar. Maksudnya dia mesti selari. Okey. AC mesti selari dengan EF. Ni. Garis ni. Ni kita tandakan sebagai F. Yang ni kita tandakan sebagai E. Okey. Selesai langkah yang ke-5. Sekarang kita pergi kepada langkah yang ke-6. Okey. Bina garisan tegak dari F, labelkan G dan dari E, labelkan sebagai H. Okey. Masih lagi langkah yang pertama. Iaitu GB, garis bumi. GU, garis ufuk. Titik lenyap. Cikgu besarkan sikit. Okey. A, B, C, D. Okey, gariskan. Okey, tadi kita cari, kita dapat dia punya lebar. Dan kita labelkan sebagai EF. EF. Okey, daripada E, dia suruh bina garisan tegak. Turunkan ke bawah. E, F ni pun kita buat garisan tegak. Yang ni kita labelkan sebagai G. Dan yang ni, yang bersilang ni, kita labelkan sebagai H. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Okey, daripada E, buat garisan tegak. Daripada F, buat garisan tegak. F ni yang bersilang dekat sini kita labelkan sebagai G, yang bersilang dekat garis B ni, garisan B kita labelkan sebagai H. Okey, dapat. Okey, sekarang pergi ke langkah yang ke-7. Sambung garisan GH. Ni senang. Okey. Masih lagi langkah yang pertama, kena ulang langkah pertama sampai langkah yang ke-6. Kenapa cikgu suruh buat macam tu? Supaya awak mudah ingat. Okey, GB garis bumi. GU garis ufuk. Titik lenyap. Okey. A, B, C, D. Dari titik lenyap, daripada A, B, C, D, unjurkan ke titik lenyap. Okey. Langkah yang seterusnya, ukur dia punya lebar. Tandakan sebagai E dan F. Okey, unjurkan ke bawah. Yang ni pun unjurkan ke bawah. Daripada F, bersilang dengan D, kita labelkan sebagai G. Daripada E, kita unjurkan ke bawah. Di atas garis B, kita labelkan sebagai H. So, dia kata sambung garis GH. Dengan G dengan H, kita sambungkan. Siap. Okey. Dah siap langkah yang ke-7. Sekarang kita legapkan objek. Nak legapkan objek, mana objeknya? Kena ulang lagi sekali daripada langkah yang pertama. GB, GU, titik lenyap. A, B, C, D. Okey, unjurkan. Lebar, E, F. Turunkan ke bawah, G, turunkan ke bawah, H. Garis. Okey, mungkin dapat sengit sikit tapi tak apa. Kita boleh adjust. Okey, so sekarang kita kena legapkan objek. Okey, legapkan, ambil pensel yang pekat sikit. Awak legapkan. Legapkan maksudnya tebalkan dia. Okey, gunakan kemahiran membuat garis lurus yang kita dah belajar sebelum ini.
Bila awak dah biasa buat, maka awak dah tak perlu pakai pembaris lagi dah. Dah tak pandang pembaris lepas ni. Okey, sekarang pastikan garisan tersembunyi dibuat. Okey, siap. Kalau tengok cikgu punya garisan pun banyak tak lurus. Tapi bila kita dah biasa lama-lama buat, dia akan jadi lurus. Okey, so siap. Satu lakaran perspektif, satu titik lenyap. So kita akan pergi sekarang langkah-langkah untuk menghasilkan lakaran perspektif dua titik lenyap. Okey, ini cikgu akan terangkan lakaran perspektif dua titik lenyap. Ni dua titik lenyap ni. Dua titik lenyap. Tadi satu titik lenyap. Sekarang dua titik lenyap. Okey. Langkah yang pertama, okey, langkah yang umum yang biasa awak perlu buat dan yang wajib awak buat adalah pastikan awak menulis nama dan tajuk. Tajuk kita hari ini iaitu lakaran perspektif dua titik lenyap dan juga pastikan ada tarikh. Okey. Kita terus pergi kepada langkah yang pertama. Okey, lakar garis bumi iaitu GB dan garis ufuk GU. Macam biasa macam tadi, GB dan GU. Okey? Selesai satu langkah. Okey, yang kedua, tentukan kedudukan titik lenyap 1, TL1 dan titik lenyap 2 iaitu TL2 pada GU. Kenapa pada GU? Sebab itu adalah pandangan mata. Okey? Sebab cikgu dah bagi tahu tadi, titik lenyap mesti berada kita pada garis ufuk iaitu kita punya pandangan mata. Okey? Jadi nak tanda titik-titik semua tu mesti ada garis bumi dan juga garis ufuk. Okey, buat semula yang langkah yang pertama tadi. GB garis bumi, GU garis ufuk. Okey, tentukan kedudukan titik lenyap yang pertama. Titik lenyap pertama tandakan sebagai TL1 dan titik lenyap 2 tandakan sebagai TL2. Okey, selesai langkah yang kedua. Okey, sekarang kita nak pergi kepada langkah yang ketiga. Okey, bina garisan tinggi objek pada GB dan label sebagai AB. Buat lagi sekali. Langkah pertama, ulang. GB garis bumi, GU garis ufuk. Kat sini TL1, kat sini TL2. Okey, jadi bila nak buat, cikgu terangkan bila awak nak buat objek, dia mesti berada di dalam kawasan TL1 dan TL2. Dalam kawasan ni saja objek awak boleh buat. Awak tak boleh buat di luar TL2, tak boleh buat di luar TL1. Faham? Okey, cikgu bagi tahu lagi sekali. Objek mesti berada di dalam TL1 dan juga TL2. Dia mesti berada di dalam ni saja, dalam lingkungan TL1 dan TL2. Dia tidak boleh berada di luar TL1 dan tidak boleh berada di luar TL2. Okey, sekarang kita boleh buat. Okey, kita agak-agakkan saja, kita andai-andaikan saja. Jadi cikgu nak buat kat sini. Cikgu labelkan sebagai A dan B. Selesai langkah yang ketiga. Sekarang kita nak pergi kepada langkah yang keempat. Unjuk garisan dari titik A dan B pada TL1 dan TL2. Kau. Okey. Garis bumi. Garis ufuk. Kat sini TL1, kat sini TL2. Okey. Tadi cikgu buat A dengan B. Jadi sekarang, awak boleh tengok yang kertas awak untuk membuat garis lurus. Dia kata, unjur garisan dari titik A dan B kepada TL1 dan TL2. Daripada titik A ni dan B ni kita buat unjuran ke titik lenyap 1 dan titik lenyap 2. Tersasul cikgu. Okey. TL1. Sudah. Selesai langkah yang keempat. Yang ni adalah A. Okey, yang ni adalah B, TL1, TL2. Okey, sekarang pergi kepada langkah yang kelima. Tanda panjang dan lebar objek. Bina garisan selari dengan AB, label C, D dan EF. Kau, dia sama macam yang titik lenyap 1 tadi, cuma dia ada ekstra sebelah kanan, sebelah kiri pula. Okey, masih lagi ulang. GB, GU. TL1, TL2. Okey. Tinggi objek A, B. Okey, buat unjuran. Okey. Dia kata tanda panjang dan lebar. Okey, ni kita buat, saya andaikan kat sini panjang. Bina garis lari dengan AB. Okey, buat tinggi. Sorry, dia punya panjang dia. Okey, yang ni adalah cikgu tandakan sebagai C dan D. Yang sebelah sini pun sama. Buat garis lurus, pastikan dia selari dengan ni. Selari dengan AB. Kat sini adalah sekejap tengok sikit. Ini mesti selari. Selari AB. CD dan AB mesti selari dengan EF. Okey, siap langkah yang ke-5. Okey, sekarang pergi kepada langkah yang ke-6. Unjuk garisan E pada TL dan C pada TL2. Sebenarnya ada C kat sini. Cikgu terlupa. Okey, GB garis bumi, GU garis ufuk, TL1, TL2. Okey. Tinggi objek AB. Buat unjuran. Okey, yang ni adalah tadi apa? CD. Yang ni adalah EF.
Okey, dia kata daripada E unjurkan kepada TL1, daripada C unjurkan ke TL2. Gitu. Cikgu ulang lagi sekali, daripada E ni buat unjuran ke TL1. Daripada C buat unjuran ke TL2. Faham? Okey, tanda sebagai G. Ni dia suruh tanda sebagai G ni. Okey, dapat Dapat. Selesai langkah yang ke-6. Kita ada lagi 3 langkah. Okey, bina garis tegak dari G. Dia tidak memberikan kerjasama. Okey, bina garis tegak dari G. Masih lagi langkah yang pertama sampai langkah yang ke-6. Garis bumi. Allah. Garis ufuk. TL1. TL2. Tinggi objek. Cikgu labelkan sebagai A dan B. Unjurkan. C, D, E, F. Daripada E tadi kita unjurkan ke titik lenyap 1. Daripada C kita unjurkan ke titik lenyap 2. Kita labelkan sebagai G. Dia kata bina garisan tegak dari G. Daripada G ni buat garisan tegak. Okey, buat garisan tegak. Buat je garisan tegak. Lebih pun tak apa. Okey. Sekarang dia kata unjur garisan D ke TL2 dan garisan F ke TL1. Masih lagi langkah pertama sampai langkah yang ke-7. Garis bumi. Garis ufuk. TL1, TL2. Tinggi A, B. Dah bingit nanti kumpulnya. Okey, ni C, D. Daripada C buat unjuran ke TL2. Okey, tadi kita anggarkan E, sini F. Daripada E buat unjuran, kita dapat G. Kita langkah ke-7 tadi, unjurkan, buat garisan tegak, G. Okey, sekarang dia kata unjurkan garisan D ke TL2 dan F ke TL1. Daripada D ke TL2 dan daripada F ke TL1. Saya ingat. Okey. Sepatutnya G ni berada pada garisan persilangan kat sini. Okey, sekarang kita dah dapat semua dah. Okey, legapkan. Nak legapkan nak buat macam mana? Kena ulang balik lah daripada langkah pertama sampai langkah ke-8. Okey. Garis bumi. Garis ufuk. TL1. TL2. A. B. Unjurkan. Unjur. Tadi kita label C, sini D, sini E, sini F. Daripada C pergi ke TL2. Daripada mana tadi? Daripada E ke TL1 kita dapat G. G buat garisan lurus. Daripada D pergi ke TL1. Daripada F pergi ke TL1. So kita dapat kat sini H. Sekarang kita dah dapat objek. Sama je langkah pertama sampai langkah yang ke yang ni lupa. Yang ni kena label H. Cikgu lupa. Okey, cikgu tertinggal yang kat sini sepatutnya label sebagai H. Label H. Okey. So yang ni kita dapat. Sekarang kita nak legapkan. Okey. Jadi yang dalam tu pastikan dia sifat dia adalah garis putus-putus. Dia adalah garisan tersembunyi dan sifat dia adalah putus-putus. Okey, sekarang kita punya objek dah siap. Okey. So sebagai latihannya cikgu akan tunjukkan cara nak buat objek dengan menggunakan titik lenyap pertama, satu titik lenyap dan juga 2 titik lenyap. Okey, itu saja. Terima kasih.